إلى حضرة النبي. Sawabul. Bagi apa? 7 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Dan daripada Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi Sayyidina Ali radhiyallahu an, "Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am." Maka demi Allah senya, menunjuk Allah Ta'ala dengan dikau akan seorang laki-laki. So apa? Bagi tahu betul-betul nombor surat. Tunggu satu. Ni muka surat 2 ni kan. Ni surat 1. Muka surat pun terkadang. Mana? Dah lagi yang ni lah. Baru bagi apa? Wa ba'du fa innal anfus az-zakiyah at-talibah lil maratib al-aliyah lam tazal ta'adu fi tahsilil ulum syar'iyyah. Wa ba'du, dan adapun kemudian daripada itu selepas daripada mengucap bismillah dan alhamdulillah, itu alhamdulillah, selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya nafsu yang cerdik, mana diri yang pintar, beberapa sentiasa perangainya di dalam syarak. Ya, Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, secara umumnya manusia ya, abna adam ati rabbak fatusamma akilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Abna adam, wahai anak Adam, ati rabbak, silalah berikan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatusamma akilan, maka kamu dinamakan orang yang cerdik. Wala ta'sihi, maka janganlah kamu derhaka kepada Ta'ala. Fatusamma jahilan, maka kamu dinamakan orang yang tidak cerdik, orang yang jahil. Ya. Jadi martabat yang tinggi ini dikatakan itulah zakiyah, yang cerdik, ialah mereka mentaati Allah Ta'ala. Siapa mentaati Allah Ta'ala maka dipanggil orang tu cerdik. Umum dia ialah fardu ain. Lepas dipanggil fardu ain, itulah fardu atas setiap-tiap individu. Lianna biha tadfa'ul wasawis syaitaniyah wa tusahigul al-muamalat wal ibadat al-mardiyah. Kerana bahawasanya dengan dia, dengan memahami akan furu' fiqhiyah, menolak akan segala waswas. Dia kata innamal bai'u antaradin. Dalam hadis Nabi menyatakan innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli ini ialah daripada reda meredai antara penjual dan pemberi. Ya. Iaitu dia panggil antara bai' dan mustari, penjual dan pembeli. Maka lapas antaradin, reda ni, di sini punca berlaku kekhilafan di kalangan mazhab. Ar-rida amrun khafiyun. Reda ni adalah benda yang tersembunyi dalam hati, dia bukan benda luar. Jadi untuk menterjemahkan keredaan dalam hati,
Maka dalam mazhab Syafi'i kita ialah diterjemahkan reda tu bil aqdi, dengan akad. Kalau 3 mazhab lagi, Hanafi, Maliki dan Hambali, maka reda dia bil mu'atah, dengan unjuk-unjuk. Saya beli barang dia, ya, kan? Kita tanya harga dia, berapa barang ni tuan? RM100, ya. Kita pun unjuk 100, kita balik, ya. Apa hukum dia? 3 mazhab sah, ya. Sebab itu tanda dia reda. Kita disebut 100, kita bayar 100. Kalau disebut 100, kita bayar 50, dia kejau kita. 50 lagi, ini makan pangkal gitu. Tak lepas modal lagi, kan. Mana ini tak reda. Itu dalam 3 mazhab. Ada pun dalam mazhab kita Syafi'i tidak, dia mesti berakad. Saya jual barang ini pada tuan dengan harga sekian, ya. Dia ada 4 syarat tu. Dia kena ada ijab wal kabul, ya. Maknanya ijab, contohnya penjual kata saya jual, itu ijab. Kabul, ya, daripada pembeli. Kemudian dia kena ada apa tuan-tuan? Ada kena sebutkan saman, harga dia, ya. Saman, harga dia. Musman, benda yang dijual. Kemudian al-khitab, kata tuju. Saya jual barang ini pada tuan dengan harga 5,000 misalnya. Ya, saya jual barang ni, kena sebut barang tu. Saya jual, maknanya apa, sebutlah apa barang dia, kan? Handphone ni ke, jam tangan ke. Pada tuan kena ada khitab, pada tuan dengan harga 5,000. Maka yang membeli tu, dia kata na'am pun tak apa dah, saya terima, okey. Ataupun pembeli memberi akad dulu. Saya beli barang ini daripada tuan dengan harga 1,000 misalnya dia. Penjual kata ambil lah, okey, sah. Kalau dia kata saya beli, ya, saya jual, ini akad orang Melayu. Saya beli, ya, saya jual. Beli apa? Barang apa? Harga berapa? Ini akad. Imam Syafi'i pun tak terima. Ini mazhab kelima, mazhab Sendian Berhad nama dia. Dia pakai mazhab Sendian Berhad. Orang akad, dia nak akad, kalau dia akad tak cukup syarat, tuan-tuan, ya. Dia kena jaga bab fiqh, dia kena jaga. Habis. Satu persoalan. Yang kedua persoalan dia, kita beli barang dulu kan, tak ada akad, ya. Kita buat rumah, kan, beli barang tak ada akad dulu. Sekarang kita mengaji tu, ni kena akad macam mana, boleh tak kita nak taklid mazhab lain? Jawab dia boleh, ya. Kita beli kereta misalnya, kita beli pakakan rumah, pakaian kita beli, tak ada berakad dulu kan. Jadi sekarang kita boleh tak akad, kita taklid pada 3 mazhab tu. Sama Maliki kata sebagainya, yang mengharuskan akan mu'atah, maknanya berunjuk-unjuk. Jawab dia boleh, ya. Dalam kitab I'anatul Talibin dia kata yajuzut taklid walau ba'dal amal. Yajuzut taklid, boleh kita taklid walau ba'dal amal, walaupun dah lepas dah kita buat, boleh. Kita niat bahawa dulu saya buat benda tu semua, kita taklid mazhab Imam Malik, boleh, ya. Kalau tidak, puan nak congkil rumah balik kan. Ya, puan ada mazhab sebab fiqh ni. Bila sebut fiqh tu fahamlah kan. Ma'rifatul ahkami syariah allati tariquha al-ijtihad. Mengenal akan hukum yang mana jalan dia ialah ijtihad. Itu mana fiqh. Sebab tu kita kena pakai mazhab. Kita pakai mazhab. Sebab kita bermazhab sebab apa? Ikut Imam Syafi'i sebab ijtihad. Ya, diikut Imam Syafi'i ke Imam Malik ke, kita ikut itu atas dasar ijtihad. Ya, bukan atas dasar maksum tidak maksum. Di setengah pahaman Wahabian ni kata kita ikut Imam Syafi'i, apa? Kita ikut Rasulullah. Lah Rasulullah maksum, Imam Syafi'i tak maksum. Dia orang tak pandai kan. Dia belajar. Ya. Sebenarnya kita ikut Imam Syafi'i bukan masalah maksum tak maksum. Kita ikut Imam Syafi'i di atas dasar ijtihad yang telah dibuka oleh Rasulullah SAW. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Itu hadis sahih daripada Nabi SAW. Barang siapa yang ijtihad betul, maka dia dapat 2 pahala. Siapa berijtihad tersilap ijtihad dia, maka dia dapat 1 pahala ijtihad. Sebab benda ni bukan benda qat'i. Ada pun benda qat'i yang putus, itu tak ada ijtihad. La ijtihad fil nas. Tidak ada ijtihad pada nas. Mayang wajib, itu tak ada ijtihad.
Ada kaul pak kata semayang ni tak ada. Itu kaul syaitan ni. Ya. Maknanya benda-benda ijtihadi. Contohnya kita semayang kan, benda ijtihad. Baca Fatihah. Ya, baca Fatihah. Hanafi tak ada masalah bagi dia baca ayat Quran, apa-apa boleh baca. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Quran. Yang kata takbir Allahu akbar dia baca wadduha. Kan? Lepas tu dia rukuk semayang, sah tak ada apa. Ada pun mazhab Syafi'i kita pakai hadis. Iaitulah la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La salata tidak ada semayang. Ya. Liman bagi mereka lam yaqra' bi Fatihatil kitab yang tidak membaca Fatihatul kitab adalah surah Fatihah. Ini hadis kita pakai dalam mazhab Syafi'i. Habis ayat tu. Ayat kata faqra'u ma tayassara. Imam Syafi'i tak pakai. Maknanya baca yang mudah. Fatihah adalah benda yang mudah. Tonton pergi negara pun Al-Fatihah. Orang boleh baca tak? Kalau dia kata Al-Imran macam. Al-Baqarah kata. Wah senang pun dia baca. Kan? Sebab Fatihah semua boleh baca. Dia Imam Syafi'i gabungkan. Daripada ayat katakan mudah, apa yang mudah? Fatihah itu sendiri mudah. Kan? Fatihah adalah yang mudah. Itu benda apa dia benda ni? Ini benda-benda ijtihadi. Ya, benda yang masuk dibenarkan berijtihad. Maka di situlah kita ambil hukum fiqh dari benda ijtihad. Ya. Tapi jaga jugalah orang yang nak berijtihad dia kena cukup syarat. Walaupun otoriti itu ada diberikan tapi pada orang yang berotoriti. Siapa dia macam imam mazhab, imam mazhab. Itu dia ada otoriti untuk ijtihad. Kawan-kawan dipakar 12 ilmu kan. Ni nau sarap pun tengah langgang. Ya. Nau sarap pun nak masak tak ada 10 tahun nak mengaji kan. Ya. Tu. Dia nak banding dia dengan Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i tuan-tuan, hadis kitab Muwatta' macam ni tebal-tebal lagi kan. Imam Syafi'i apa satu malam ni? Ya, Imam Syafi'i tengok satu malam habis tu kitab tuan-tuan. Kita apa lam yakunil pun terbalik. Watin baca keluar apa? Wal asri illa allazina amanu. Tadi watin ni. Dia watin berpusing. Habis tak nak pakai mazhab. Allah buat malu insan. Ya. Kita kena pakai mazhab. Sebab apa? Sebab kita bukan ahli dan pakar untuk mentadbit mengeluarkan hukum dari Quran. Alat tak ada kat kita. Jadi ulama-ulama imam mazhab dia dah bantu kita, patut kita syukur. Ini komen pula ke mazhab kita pakai Rasulullah. Macam imam mazhab tak pakai Rasulullah, kau seorang pakai. Kan? Ini masalah berlaku. Banyak yang intan. Ya. Ni orang panggil puak-puak Pak Wahab. Tahu Pak Wahab? Puak Wahabi ni banyak jaga intan ni. Dipakai zahir hadis. Kalau kita ambil satu hadis tentang contoh, ya. Dalam hadis Rasulullah sebut apa? Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Hadis sahih. Kalau pakai zahir hadis ni, ghuslul Jum'ah, mandi Jumaat wajibun, wajib. Waw, alif, jim, ba. Wajib terang-terang. Terang-terang lapar hadis itu wajib ala kulli muhtalimin, di atas tiap-tiap orang yang telah bermimpi, mana orang yang dah akhir balik. Orang yang dah balik nak pergi solat Jumaat, laki-laki wajib mandi Jumaat. Kenapa kita buka dalam kitab fiqh kita Syafi'i sunnatun muakkadatun, sunat muakkad. Macam mana jadi gitu tuan? Jadi itu dipanggil benda sarif yang memalingkan dari makna lapas sebenar wajib itu pergi kepada iaitu sunnatul muakkadah ila fa'lus sahabah, perbuatan sahabat. Iaitu satu hari Jumaat apabila Sayyidina Umar membaca khutbah Uthman. Jadi Sayyidina Uthman masuk tu, Sayyidina Umar tengok, Sayyidina Umar kenal bahawa dia tak mandi, kelayu kan. Dia macam orang tidur layu lagi. Jadi Sayyidina Umar kan atas mimbar dia tegur, "Ya Uthman, kamu dah mandi tak?" Dia. Sayyidina Umar kata tak mandi. Dan Sayyidina Uthman duduk. Kalau benda tu wajib, sudah tentulah Sayyidina Umar kata, "Ni kau nampak tongkat ni kan." Kau keluar pergi mandi. Sayyidina Umar dia garang kan. Sampai lorong dia lalu pun syaitan tengok ni lalu kan. Kita lalu berderu syaitan ikut. Kan? Kawan dia kan. Berderu dia ikut. Ni Sayyidina Umar punya garang. Tapi dia tak kata apa.
Itu menandakan bahawasanya ini panggil sarif, benda yang memalingkan makna pada lurah atau wajib, tapi dengan makna ia adalah sunnatul muakkadah. Ini perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat dipakai. Sebab Nabi mengatakan may ya'is minkum fasaira ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajis. Satu ketika Rasulullah memberitahu kepada para sahabat, barang siapa di kalangan kamu yang panjang umurnya, kamu akan tengok perpecahan umatku yang terlampau banyak. Maka cara selamat dia fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kau kena pegang betul dengan sunnahku dan sunnah perjalanan para khalifah-khalifahku, sahabat-sahabat. Ya, ini Nabi jamin. Addu 'alaiha bil nawajiz, dan kamu kena gigit sungguh dengan gigi geraham. Ini kinayatun an syiddati tamassuk ala sunnah. Kinayah maknanya kita kena pegang sungguh di atas perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu nas yang kita pakai para sahabat. Ya, sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mana mengikut sunnah Rasulullah SAW, jamaah ay jamaatus sahabah, ya, jamaah sahabat. Sebab sahabat adalah orang yang ada jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Habis. Ini tak nak pakai mazhab tadi. Kemudian wanahihi bil fiqh syarafan qaulu asdaqul qail hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan memadailah bagi kamu dengan ilmu fiqh itu kemuliaan perkataannya. Ialah qaul firman Allah Ta'ala, Tuhan yang terlebih sebenar. Perkataan adakah bersamaan? Tuan tanya. Hal yastawi, adakah sama? Alladzina ya'lamun, orang yang mengetahui mereka itu. Dan wal ladzina la ya'lamun, dan mereka yang tidak mengetahui. Sama atau tidak? Jawab dia tak sah. Samalah tahu dengan tak tahu. Itu sudah cukup satu nas daripada Quran, maknanya ketinggian ilmu itu sendiri. Yang tiada bersamaan, dan jikalau ayat ini umum, maka ilmu itu setengah daripadanya. Itu ya. Betul Ali Imam Asy-Syafi'i menyatakan apa tuan? Darjah ilmu ni tinggi, ya. Sehingga Imam Syafi'i kata man fata ta'liman ilma waqta syababih fakabbir alaihi alba'an di wafatih. Barang siapa yang waktu hidup dia ni, waktu muda, waktu hidup dia ni lah, luput menimba ilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, termasuklah yang dihuraikan dalam kitab-kitab para ulama, ya, ilmuwan Islam tadi, maka fakabbir alaihi arba'an li wafatih, engkau takbirkan bagi dia 4 takbir. Apa semayang 4 takbir tuan? Semayang ya, mana standard orang yang tidak meletakkan diri dia tadi, dada dia dengan ilmu agama, dia tak masuk. Dia tutup ruang tu, golap. Jawab dia sama macam mayat, kata Imam Syafi'i. Sebab mayat dia tak ada kekuatan, kan? Mayat kita paling ke kiri, dia baling. Kita baling ke kanan, dia baling. Kita golik, dia golik, kan? Dia tak ada apa-apa, tak ada kekuatan. Kalau mayat kita paling kanan, dia balik kiri balik, kan? Dia pun bongkar lari. Jadi maknanya apa? Situ sekali dibandingkan oleh Imam Syafi'i. Itu kehebatan ilmu tu, ibarat maknanya insan yang ada roh. Kalau tak ada ilmu, seolah-olah jasad tak ada roh. Itulah maknanya, ya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa qul rabbi zidni ilma. Kata olehmu ya Muhammad SAW, ya Tuhanku tambahilah akan daku ilmu. Dia sengaja daripada tahu benda ni mudarat, dia mengelakkan diri. Kalau dia tak tahu benda tu mudarat, sebab tak ada ilmu, tak tahu benda tu bahaya, ya, dia tak elak diri, dia tak tahu, kan? Seorang duduk di sampai ke besar, dia tak pernah dengar nama harimau. Tu saya kata tengok, nama pun tak ada dengar. Contohnya radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pula. Sebab ilmu ni besar ni. Kita tengok dalam Al-Quran baik hadis-hadis oleh baginda ilmu. Ma abadallahu bi syai'in afdal min din, min fiqh fid din. Tiada daripada paham. Riwayat Tirmizi. Merekan hadis ini oleh Imam Tirmizi, sahih dia.
Maknanya satu benda yang dibuat oleh manusia itu paling afdal ialah atau maka begitu hasad ni dia makan segala amal. Hasanat, hasad dengki dia makan segala amalan hasanat. Kalau hasanah tu satu, ni jamaah tu semua puasa licin dimakan. Bandingan kama ta'kulun narul kenapa sekali hasad ni? Sebab diberikan Allah Ta'ala kepada seseorang insan atau bentuk duniawi, bentuk akhirat atau bentuk dunia, dia siskan. Jadi bukan dengan iradah dia pada azal, orang terdapat begitu, kita nak jadi macam dia juga, tapi dengan tidak memusnahkan nikmat orang tu. Jadi macam dia. Supaya cari harta dapat, kita guna berjalan Allah. Itu tak apa. Atau orang yang diberikan ilmu, kemudian dia beramal dan jadi makna hasad macam tu tak apa. Ghibtah. Bukan makna hasad yang sebagaimana tiba-tiba harga mal ni wadah kan. Besar tak pahala? Besar pahala dia kan. Yang ni lagi besar. La ayyahdiyallahu bik. Seorang dengan sebab engkau, kita nasihat dia, ajarkan dia, orang ni punya nilai daripada kita sedekahkan khumrun unta merah maksud dia ni. Dengan dia MP Bismillah wa ba' Surat 13 bawah. Dia tak terkenal agak sampai tak sampai. Dia tak kenal sekejap dia senyap. Pun tak tahu jawab surat masuk tong sampah. Ya, begitulah kita buat ibadat. Siapa dia Tuhan yang kita sembah. Ya, sebab itulah 13 pengenalan ya di Makkah. Sekali ya, wajib. Dalam Quran la ilaha illallah. Tiada bersifat Allah Subhanahu wa taala. Awal. Apa beza antara wajib ya? Hukum dalam wajib dipanggil wujub. Ya, wujub bukan wajib. Wajib. Ya. Apa beza? Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan bersifat Allah Ta'ala dengan kudrat. Dua dapat kudrah. Satu benda tu maknanya sedap makanan. Tapi tanya dah makan? Belum. Kawan dah makan, dah rasa sedap. Kita tahu tak benda ni? Tahu apa saya dah rasa gitu. Bila rasa lebih tinggi daripada nak i'tikad dia kena tahu. Kena rasa. Ya. Jadi perjalanan ilmu tauhid pendengar, maknanya apa? Dia mendengar, maksud ni dia melenyapkan pandangan dia dengan sebab rasa itu gerak. Mana Allahu khalaqakum wa ma ta'ala yang menjadikan perbuatan kita, gerak kita, kita dunia daripada dia.
betul, insya-Allah sifat mazmumah. Kalau kita pandang kita dia anak semua macam lambat tuan. Ya. Lagi jauh dengan Allah Taala. Jadi tauhid ahad satu peringkat dan lebih ke atas, ya. Ini akan dibincang belakang ni lah. Ada perkataan, ada tujuan. Dalam matan tu Syekh Ibn Ruslan ni, luar tu Syekh Zakat ulama besar dan maituhu, aku nama bi Fatih Ruslan dan Fathur Rahman syarah bagi risalah Wali Ruslan. Kuna wa'lam anna al-ilm at-tauhid bun qala Allah la ilaha. Ini kita nak fokus ni. Yang pertama batu dan kayu, kan? Kita dah masuk ahli jadi tauhid yang kedua ni. Lat alaihin minal akwan. Kedua dipanggil syirik yang batin, yang dalam, perkara yang mengerasi atas zaman Rasulullah SAW. Sahabat dalam peperangan mati, ada yang dah meninggal. Seorang sahabat tunjuk pada Rasulullah SAW, haza syahid wa haza syahid ya Rasul. Kalau itu bi burdatin ghalaha aw aba'ah, telah dibukakan neraka sebab dia berjuang nakkan harta ghanimah tadi, aba'ah dan sebagainya. Dan mengorbankan tenaga habis. Tak ada lillahi dan bukan lil jantul jannah dengan dia sih. Jangan kona jalanan terrosak tuan-tuan. Tiulah dalam Sahih Isra. Nabi jalan terus kan? Panggilan tidak. Ya Muhammad anzirni as'aluk. Ya Muhammad berhenti, sama. Kita orang puji atau orang caci. Syaitanul